Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Saya Amirul Asri bin Lee, nombor metrik 275237. Kumpulan kami akan membincangkan mengenai impak COVID-19 kepada ekonomi negara. Pengenalan. Pada permulaannya, tidak dinafikan bahawa virus COVID-19 telah pun menggegarkan satu dunia dari sudut kesihatan, keselamatan, ekonomi dan sosial di setiap negara. Hari ini, setelah kita berada di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, negara kita kini berada di dalam fasa pemulihan krisis COVID-19. Menyoroti kembali pada 16 Mac 2020, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membuat ucapan di televisyen dan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk Malaysia sebagai langkah pencegahan sebagai tindak balas terhadap wabak COVID-19 di negara ini. Sejak itu, Malaysia melalui 7 fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan semua tindakan tegas yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO agar dapat membendung wabak COVID-19 secara lebih berkesan dan efektif. Pandemik COVID-19 memberi kesan kepada ekonomi melalui beberapa aspek. Tambahan, ia mewujudkan kebimbangan kepada isi rumah daripada dijangkiti virus yang boleh membawa maut ini. Firma pula terkesan kerana bekerja mula bimbang untuk keluar bekerja. Kebimbangan meningkat apabila negara-negara lain mula mengambil langkah menghalang warga untuk keluar bekerja dan bersosial. Lantas sektor ini mencatu perbelanjaan mereka kepada
perkara penting sahaja kerana bimbang akan kehilangan sumber pendapatan utama. Kedua, dasar kerajaan dalam mengawal pergerakan melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP memburukkan keadaan ekonomi. Aktiviti normal ekonomi bertukar daripada ekonomi berasaskan kehendak kepada ekonomi berasaskan keperluan asas. Namun sebahagian besar kegiatan ekonomi terjejas kerana firma dan buruh gagal mengubah sesuai kepada situasi baharu ini. Selain itu, kegiatan ekonomi rentas sempadan juga terjejas. Malaysia sebagai sebuah negara terbuka akan menerima impak besar daripada situasi ini. Daripada wabak ini mula terkawal, tindakan kerajaan melonggarkan kawalan pergerakan dijangka dapat memacu semula aktiviti ekonomi domestik, tetapi dengan kelaziman baharu. Semoga ekonomi negara kita cepat bangkit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil bin Muhammad Azmi, nombor matrik 274977. Jadi saya akan menerangkan sedikit hasil kajian daripada kumpulan kami berkaitan dengan tajuk impak COVID-19 terhadap ekonomi dan juga rakyat. Jadi saya akan menjelaskan sedikit faktor-faktor utama yang menyebabkan ataupun yang memberi kesan besar kepada ekonomi dan juga rakyat. Yang pertama sekali iaitu jatuhan permintaan dan penawaran dalam pasaran. Okey, apabila kerajaan telah mengumumkan lockdown, banyak organisasi ataupun syarikat-syarikat besar yang menjalankan operasi terpaksa menghentikan operasi mereka akibat daripada pengumuman lockdown daripada kerajaan. Jadi apabila mereka terpaksa menghentikan operasi mereka, sumber pendapatan sektor-sektor utama ni ataupun organisasi besar ni akan terjejas. Sumber pendapatan terjejas, output mereka pun terjejas, so penawaran akan berkurang. Dari segi permintaan pula, kejatuhan permintaan ni akibat daripada ramai daripada rakyat kita hilang punca pendapatan. Contoh macam orang yang berniaga tak boleh nak berniaga, so yang bekerja diarahkan untuk bekerja daripada rumah. Ada yang dipotong gaji, ada yang dibuang kerja dan sebagainya. Jadi apabila simpanan mereka terhad, so mereka akan gunakan simpanan mereka hanya untuk berbelanja untuk keperluan asas saja, untuk membeli barang makanan sahaja. Jadi ini sekaligus akan menjejaskan firma-firma perniagaan ni, dan akibat daripada firma ni terjejas juga akan menjejaskan ekonomi negara. Okey, faktor yang kedua iaitu sektor-sektor utama yang saling kebergantungan. Okey, dari pada zaman moden ni, kebanyakan negara memang akan bergantung kepada sektor-sektor utama mereka. Contoh sektor industri pembuatan, sektor perkilangan, sektor pembinaan, sektor pelancongan dan sebagainya. Jadi apabila sektor-sektor ini terjejas, maka pendapatan negara pun akan terjejas. Contoh kita boleh tengok dari segi sektor pelancongan, sektor penerbangan. Apabila COVID-19 melanda ke seluruh dunia, sektor penerbangan yang paling terjejas. Sektor pelancongan dah lumpuh. Penerbangan tak ada orang yang nak pergi melancong ke luar negara, nak merentas negeri pun tak boleh. So sektor penerbangan memang akan lumpuh. Jadi boleh dapat kita tengok contoh macam AirAsia ataupun Malindo ataupun Firefly, banyak kaki tangan mereka yang terpaksa diberhentikan sebab company dah tak mampu untuk tanggung lagi pekerja-pekerja mereka yang terlalu ramai. Okey, jadi apabila sektor-sektor besar ni terjejas, jadi sumber pendapatan ekonomi sesebuah negara pun akan terjejas juga. Okey, faktor yang ketiga adalah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. So apabila kerajaan mengumumkan PKP, kebanyakan sektor-sektor utama ni terpaksa menghentikan operasi mereka. Apabila terpaksa menghentikan operasi mereka, maknanya pendapatan
syarikat mereka juga akan terjejas. Jadi untuk mengekalkan syarikat mereka untuk terus boleh bersaing dalam industri, mereka terpaksa mengurangkan kos. Jadi akan ada pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan demi untuk mengurangkan kos perbelanjaan syarikat dan untuk demi kelangsungan syarikat itu sendiri. Jadi ini sekaligus akan menjejaskan ekonomi negara dan juga menjejaskan sumber pendapatan rakyat. Ramai rakyat yang akan kehilangan pekerjaan. Sebab daripada kami ada buat survey, kami berjaya untuk mendapatkan 54 responden untuk menjawab survey kami. Daripada survey yang kami lakukan, 32% daripada orang yang menjawab survey itu hanya mempunyai tabungan yang mampu untuk bertahan 1 bulan hingga 2 bulan saja. So maknanya mereka terjejas akibat daripada COVID-19 ni. Dan 19% daripada responden yang menjawab survey kami pula telah diberhentikan kerja. Jadi ini memang COVID-19 ni memang memberi kesan yang amat mendalam kepada bukan sahaja kepada ekonomi negara tetapi juga menjejaskan pendapatan rakyat semua rakyat. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Kirosha Canalagi Pubalan, nombor matrik 275020. Hari ini saya akan membantahkan tentang kesan ekonomi akibat COVID-19. Kesan ekonomi pertama akibat COVID-19 terhadap ekonomi ialah ekosistem perniagaan domestik terjejas. Hal ini berlaku kerana ramai penduduk bimbang untuk keluar rumah akibat penularan COVID-19 dan membeli barang di atas talian. Kesan ekonomi yang kedua adalah sektor pembinaan mengalami kerugian. Sektor pembinaan mengalami kerugian kerana tiada permintaan dalam pembinaan dan tiada perniagaan yang dibuat. Selain itu, sektor pembinaan mengalami kerugian dari segi nilai gaji, bahan binaan, sewa jentera, pengurusan projek termasuk keuntungan yang hilang apabila industri tidak dibenarkan beroperasi. Kesan ekonomi yang ketiga adalah ramai orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Sebagai contohnya, syarikat penerbangan yang amat terjejas semasa wabak COVID-19. Menurut kajian, lebih 800,000 orang telah kehilangan pekerjaan. Kesan ekonomi yang keempat adalah kedatangan pelancongan asing berkurangan. Semua negara tidak menerima kedatangan pelancong asing termasuk negara Malaysia. Hal ini dilakukan untuk membendung penularan COVID-19. Kesan penurunan kedatangan pelancong menjejaskan perkhidmatan hotel, penerbangan, syarikat pelancongan dan ke atas industri perindustrian secara meluas. Hal ini telah memberikan impak kepada ekonomi yang sangat ketara. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Bawatarani Anak Perempuan Raja Gopalan, nombor matrik saya 274988. Hari ini saya nak membentangkan tentang kaedah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ekonomi akibat COVID-19. Kaedah pertama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ekonomi akibat COVID-19 ialah kerajaan menyediakan pakej prihatin dalam industri perusahaan kecil dan sederhana. Tujuan utama mewujudkan pakej prihatin dalam PKS ini adalah untuk membantu perniagaan mikro, kecil dan sederhana. Hal ini juga dapat memastikan perniagaan dan pekerjaan dapat dilindungi dalam keadaan ekonomi terjejas akibat COVID-19. Kaedah kedua ialah digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi akibat COVID-19 ialah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat 2020. Kerajaan telah menyediakan sebanyak RM260 bilion yang bertujuan untuk melindungi ekonomi negara. Plan tersebut telah dirangka agar kedudukan ekonomi kembali kepada stabil. Pakej rangsangan adalah untuk membantu dalam masa jangka yang tidak terlalu panjang yang berkemungkinan dari 3 hingga 6 bulan. Kaedah ketiga yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ekonomi akibat COVID-19 ialah kerajaan telah memberi bantuan sebanyak RM600 sebulan untuk pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji. Bantuan kewangan sebanyak RM600 sebulan untuk tempoh maksimum 6 bulan akan diberikan kepada pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji susulan penularan wabak COVID-19.
Kaedah keempat ialah bantuan prihatin elektrik BPE. BPE adalah pakej bantuan tambahan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia bersama TNB kepada semua pelanggan domestik dalam bentuk manfaat penggunaan elektrik percuma sehingga RM77 sebulan, bersamaan penggunaan elektrik sehingga 300 kW per jam pertama untuk tempoh 3 bulan pelaksanaan PKP. Di samping itu, bagi pengguna domestik yang menggunakan elektrik di antara 601 hingga 900 kWj sebulan akan menikmati diskaun tambahan sebanyak 10%, iaitu tambahan 8% daripada kadar diskaun sedia ada sebanyak 2% mulai bulan April 2020 hingga Disember 2020. Kaedah kelima ialah meringankan beban rakyat dengan penangguhan bayaran balik pinjaman. Menyedari yang ramai terkesan oleh PKP yang dilaksanakan untuk membendung COVID-19, Bank Negara Malaysia telah mengumumkan penangguhan bayaran balik pinjaman, bank penyusunan semula kad kredit serta pinjaman korporat bagi meringankan beban rakyat yang terjejas akibat COVID-19. Tempoh penangguhan adalah selama 6 bulan bermula daripada 1 April 2020 sehingga 30 September 2020. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Syazwani binti Muhammad Anwari, nombor metrik 275827. Jika dilihat dari aspek sesebuah kerajaan, kerajaan seharusnya memainkan peranan penting dalam membantu rakyat yang ditimpa masalah sepanjang pandemik ini seperti dibuang kerja, masalah kewangan dan lain-lain. Seperti yang diketahui umum, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah di antara kementerian yang berada di barisan hadapan dalam menyampaikan dan mengagihkan bantuan sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan di negara ini. Kini di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi, kementerian itu terus memainkan peranannya bagi memastikan golongan sasarnya terus terjaga. Sepanjang tempoh itu, peranan kementerian lebih menjurus kepada memberi bantuan, terutama kumpulan sasar yang terjejas. Jika kita lihat sebelum ini, bantuan diberikan Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, namun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula 18 Mac lalu, kita turut menumpukan kepada golongan B40 dan M40 yang terjejas akibat COVID-19 ini, terutama mereka yang hilang pendapatan harian dan pekerjaan. Namun begitu, bagi bantuan daripada kerajaan pula, sebanyak 450,000 keluarga dan berjumlah 1.8 juta rakyat Malaysia yang diberi manfaat. Sehubungan dengan itu, pihak NGO juga turut tergolong memberi sumbangan. Sumbangan yang berjumlah RM20 juta akan disalurkan kepada lebih 430,000 penerima melalui JKM, tidak ketinggalan juga kepada warga emas. Selain itu, dengan wujudnya work from home atau bekerja dari rumah juga adalah langkah yang baik bagi memutuskan rantaian pandemik ini. Hal ini kerana bekerja dari rumah ini sudah dipraktikkan dan ia terbukti boleh dilaksanakan. Bagaimanapun, ada pekerjaan yang boleh dilakukan dari rumah dan ada juga yang memerlukan mereka turun ke lapangan. Sebagai contoh, di kementerian ini mempunyai kira-kira 9,000 kaki tangan dan kira-kira 5,000 kaki tangan, terutama warga JKM perlu turun ke lapangan untuk bersemuka dengan golongan sasar berkenaan. Kementerian ini juga mempunyai penerima bantuan yang tinggal jauh di pedalaman dan mereka tidak dapat mengakses internet. Akhir sekali, jelaslah bahawa kerajaan juga memainkan peranan penting sepanjang pandemik ini bagi memastikan kebajikan rakyat sentiasa terjaga. Saya juga yakin dengan wujudnya kerjasama antara kerajaan dan kaki tangan awam serta barisan hadapan kes penularan COVID-19 ini dapat ditangani dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih.